Bilik darjah merupakan tempat yang paling utama di sekolah di mana dapat berlakunya proses pengajaran dan pembelajaran iaitu PDP. Menurut Mok Sun Sang 2011, pengurusan bilik darjah adalah satu proses pembentukan suatu alam pembelajaran serta usaha untuk mengekalkannya di mana iklimnya kondusif untuk pelaksanaan proses pengajaran dan pembelajaran agar objektif yang ditetapkan tercapai. Hal ini membuktikan bahawa pengurusan bilik darjah ini merupakan tunjang utama dalam membentuk sistem pembelajaran yang baik dan lebih kondusif kepada pelajar. Secara tidak langsung, hal ini juga dapat membantu dalam menerapkan sifat di dalam diri setiap pelajar untuk lebih menumpukan sepenuhnya pada pembelajaran dan rasa cinta kepada ilmu yang berterusan. Profesion guru memainkan peranan yang penting dalam pengurusan bilik darjah. Menurut Abdullah Sani 2006, kecekapan pengurusan bilik darjah seseorang guru berkait rapat dengan keberkesanan aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Berkenaan dengan itu, adalah perlu untuk mengurus bilik darjah dengan cara yang terbaik dan sebaik mungkin bagi melaksanakan pengajaran dan pembelajaran dengan cekap dan dapat mengiktiraf pengajar sebagai pendidik yang luar biasa. Proses pengajaran dan pembelajaran iaitu PDP seharusnya dapat diteruskan tanpa sebarang gangguan oleh kebolehan guru dari segi mengurus bilik darjah serta mengawal tingkah laku pelajar. Menurut Chong Nan Kiao 2009, pengurusan bilik darjah bukan sahaja melibatkan pengurusan tingkah laku pelajar tetapi merangkumi tindakan guru untuk mewujudkan dan mengekalkan persekitaran pembelajaran dalam bilik darjah. Semasa proses pengajaran dan pembelajaran iaitu PDP dijalankan, perkara seperti pengurusan tingkah laku pelajar lebih mencabar dan sukar untuk dikawal dengan berkesan sehingga menyebabkan tingkah laku mereka turut terjejas. Hal ini sedemikian boleh mempengaruhi aspek disiplin dan pencapaian mereka serta turut memberi impak yang negatif kepada masyarakat dan budaya di sekolah. SMK Seri Intan menyediakan pendidikan kepada pelajar pada peringkat menengah termasuk tingkatan 6 dengan pasukan pengajar yang berkelayakan dan kemudahan yang mencukupi. Sekolah ini komited untuk menyediakan pendidikan berkualiti dan mewujudkan persekitaran pembelajaran yang positif untuk pelajar. SMK Seri Intan mengaplikasikan pendekatan pembelajaran inovatif dan interaktif. Guru-guru di sekolah ini menggunakan kaedah pengajaran yang menarik dan menggabungkan kaedah pengajaran yang menarik kepada teknologi moden untuk meningkatkan penglibatan pelajar dalam proses pembelajaran. Objektif kajian ini ialah mengenal pasti kelemahan dan kekuatan pengurusan bilik darjah yang terkini yang diamalkan di sekolah. Yang kedua, menganalisis dan menghuraikan kemudahan yang digunakan yang membantu melancarkan pengurusan bilik darjah di sekolah. Dan yang ketiga, menganalisis dan menghuraikan ancaman yang akan dihadapi jika pengurusan bilik darjah tidak sistematik di sekolah. Dalam kajian ini, kami membincangkan 4 perkara iaitu kelemahan, kekuatan, peluang dan juga cabaran. Terdapat beberapa kekuatan yang boleh dikenal pasti dalam memastikan keharmonian untuk membantu meningkatkan keberkesanan pembelajaran dan pengajaran PDP dalam semua peringkat. Ini juga telah menjadi tanggungjawab guru dalam membangunkan nilai agama dan etika yang mantap dalam menangani kejahatan. Dengan itu, kekuatan yang pertama adalah guru boleh menggunakan iklim dan aplikasi bilik darjah berpusatkan pelajar iaitu dengan gaya kepimpinan yang berwibawa tanpa terlalu banyak memberikan arahan boleh juga dianggap sebagai pemimpin demokratik. Ianya hanya akan mengambil masa dalam mendapatkan buah fikiran bagi menyelesaikan sesuatu isu dan kelihatan kumpulan-kumpulan yang wujud dalam bilik darjah ini mempunyai hubungan yang lebih mesra dan saling bekerjasama.
Pendekatan ini telah dituntut dalam mengawal iklim bilik darjah haruslah mengikuti tahap perkembangan pelajar, kepatuhan dan keseronokan pelajar juga bersama guru. Dalam bilik darjah tersebut boleh dikait rapat dengan iklim bilik darjah yang baik agar setiap peraturan menjadi berkesan. Hal ini kerana mestilah dibuat dengan teliti supaya dapat menyokong keadaan, suasana dan jagaan yang positif. Guru dengan gaya kepimpinan sedia menerima dan menghormati setiap kanak-kanak dalam bilik darjah. Jika ajaran ini benar, guru sebagai pemimpin boleh menyesuaikan diri dengan pelbagai situasi dan pertumbuhan pelajar. Kekuatan yang seterusnya pula ialah guru boleh menggunakan strategi sistem peraturan dalam bilik darjah di mana kelebihan model Jones ini adalah dapat membawa kepada masalah disiplin yang terhad. Hal ini demikian kerana penempatan peraturan bilik darjah di awal kelas yang dinyatakan dalam model disiplin bilik darjah dapat memberi pendedahan kepada pelajar tentang peraturan atau undang-undang kelas yang harus dipatuhi supaya guru dapat menangani sebarang isu disiplin yang ada. Justru itu, penerangan tentang peraturan bilik darjah pada awal tahun persekolahan dalam model disiplin amatlah positif bagi bilik darjah dan ini dapat memberikan gambaran kepada pelajar tentang peraturan atau keperluan sekolah yang mesti dipatuhi oleh mereka. Penetapan peraturan juga lebih tertumpu kepada mereka yang berterus terang dan senang untuk mereka bekerjasama. Pelajar akan lebih fokus mengikuti peraturan bilik darjah yang telah ditetapkan dan memerhati sebarang tingkah laku atau tingkah laku yang lain yang tidak diingini sebelum peraturan itu berkuat kuasa. Di samping itu, kekuatan yang selanjutnya adalah penlibatan pelajar dalam bilik darjah. Model pengajaran bilik darjah juga dapat memupuk hubungan positif antara guru dan pelajar jika guru menggunakan kaedah tersebut. Hal ini kerana aspek positif yang dicadangkan oleh model pengurusan bilik darjah tidak memberikan pelajar hukuman atau denda semasa di dalam bilik darjah. Hakikatnya bahawa ini adalah kes mendorong pelajar untuk menyatakan ketidaksetujuan mereka dengan peraturan atau dendaan undang-undang. Bahasa bukan lisan yang dituturkan oleh model Fred Jones juga boleh menunjukkan tempoh guru pelajar melalui hafalan pelajar atau keahlian dalam hukuman. Bagi memastikan masa pembelajaran tidak hilang akibat pelbagai pemantauan yang sedang dalam proses pelancaran, guru yang berkaliber tinggi haruslah memiliki pemikiran yang jelas, kreativiti dan ketabahan. Saya akan membentangkan tentang kelemahan pengurusan bilik darjah. Kelemahan yang pertama ialah kawalan kelas sukar dijaga jika dalam jumlah yang besar. Jika murid dalam jumlah yang besar dan menggunakan kaedah pengajaran yang baru iaitu pengajaran abad ke-21, maka sukar bagi seorang guru itu untuk mengawal, mengawasi dan menganalisis setiap kelemahan dan kelebihan pelajarnya pada masa yang sama. Kelemahan yang kedua ialah kawalan tingkah laku pelajar yang agresif. Menurut Shigley, Levin dan Nolan 2004, apa jua tingkah laku yang mengganggu pengajaran guru atau bersifat tidak selamat dari segi psikologi maupun fizikal ditaktifkan sebagai tingkah laku deskriptif. Justeru perbuatan seperti kurang memberikan perhatian, hyperaktif, pendiam, sensitif, apatia atau lebih maksud tidak kisah kepada arahan guru, sikap melengahkan dan sambil lewa dan macam-macam lagi. Jika ada pada bilangan yang besar, menyebabkan guru sukar untuk mengawal mereka. Kelemahan yang ketiga ialah masalah dalam cara mewujudkan interaksi yang berkesan dalam bilik darjah. Hal ini kerana guru terlalu mengikut sukatan pelajaran dan mengabaikan tahap pembelajaran masteri. Ini ialah kerana bahan pembelajaran terlalu sukar. Pelajar tidak dapat menyertai dalam proses interaksi yang efektif dalam proses pembelajaran dan pengajaran. Kelemahan yang ketiga ialah masa yang lebih panjang diperlukan. Hal ini kerana kaedah pembelajaran abad ke-21 iaitu cara pengajaran dan pembelajaran banyak menggunakan kaedah baru iaitu dengan cara mengajar dan bermain permainan untuk menguji kefahaman pelajar.
Kaedah ini memang tidak dinafikan kerana amat menarik, namun kesan buruknya adalah ia akan memakan masa yang panjang untuk menyelesaikan sesuatu tugas mengikut keadaan dan kemahiran pelajar tersebut. Kelemahan yang terakhir ialah ketidakselesaan dalam bilik darjah. Keadaan bilik darjah yang tidak terurus, kerusi meja yang banyak dan nampak berselerak, cahaya yang tidak mencukupi, panas, bekalan elektrik tidak ada atau sudah tidak berfungsi menimbulkan ketidakselesaan kepada pelajar menyebabkan mereka gelisah. Keadaan ini berlaku apabila selepas sesi pengajaran dan pembelajaran, murid jadi leka atau malas untuk mengemas. Oleh sebab itu, mereka tidak dapat menumpukan perhatian kepada pelajaran sepenuhnya dan ini memungkinkan berlaku gangguan kepada pengajaran dan pembelajaran. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kita dapat lihat daripada rakan-rakan saya telah menceritakan tentang kekuatan dan kelemahan bilik darjah. Namun ia juga mendatangkan pelbagai peluang kepada pelajar dan guru sekiranya pengurusan bilik darjah dijalankan dengan baik dan sempurna. Pertama sekali, ia dapat memberi peluang mengurangkan kadar masalah disiplin dan kalangan pelajar. Waktu belajar di sekolah banyak dihabiskan di dalam bilik darjah. Ini ditekankan berkenaan dengan kedudukan meja guru di dalam kelas untuk menentukan tempat dalam meletakkan meja guru, cara menyusun meja pelajar dan juga sama ada menggunakan catat tempat duduk sama sekali dan lain-lain. Selain itu, ia juga memberikan pandangan yang lebih jelas kepada para murid. Guru biasanya meletakkan meja mereka di hadapan kelas bagi membolehkan guru melihat wajah pelajar dengan lebih baik. Manakala sekiranya meja guru berada di belakang, guru mempunyai peluang yang kurang untuk menghalang pandangan pelajar terhadap papan. Selain itu, murid yang kurang bermotivasi kebiasaannya memilih untuk duduk di belakang kelas. Jika pelajar memerlukan bantuan daripada guru, dia mungkin merasa kurang berminat kerana tidak kelihatan sangat di hadapan bilik darjah. Jika meja guru berada di hadapan, mereka juga akan boleh meminta bantuan daripada guru dengan lebih mudah sekiranya meja guru berada di belakang. Seterusnya, pelajar tidak akan mudah tercicir dalam menerima ilmu. Sesuatu yang baru yang diperkenalkan dalam pengajaran abad ke-21 menurut Kementerian Pendidikan Malaysia mengenai kaedah pengurusan bilik darjah yang baru, terdapat beberapa susunan asas yang baru dari susunan yang lama untuk meja pelajar yang membolehkan pembelajaran bilik darjah berjalan dengan lancar. Susunan garis lurus ialah ianya memudahkan pergerakan guru berjalan di antara meja-meja pelajar dalam bilik darjah serta memudahkan guru untuk melihat perkembangan semasa di dalam kelas seperti melihat latihan pembelajaran. Kedua bulatan besar pula susunan ini mempunyai faedah untuk menyediakan peluang yang luas untuk interaksi antara pelajar dengan pelajar. Ketiga, secara berpasangan, setiap meja bersentuhan dan guru masih boleh berjalan menuruni barisan untuk membantu pelajar. Keempat, susunan kumpulan keempat. Dalam persediaan ini, pelajar berhadapan antara satu sama lain yang dapat memberi peluang yang mencukupi untuk kerja berpasukan dan bekerjasama. Tambahan pula, pelajar juga dapat memudahkan untuk menyimpan buku yang berat dan tebal serta mendapatkan ilmu pengetahuan tambahan dari luar. Hal ini timbul kerana kebanyakan murid suka memberi alasan berkenaan dengan kesukaran untuk ke perpustakaan kerana jauh dan sebagainya. Keadaannya sama seperti perpustakaan awam. Koleksi buku bilik darjah anda harus disusun dengan cara yang logik yang akan mudah untuk pelajar membaca sambil melepak ketika masa lapang. Di perpustakaan mini ini, susunan buku dibuat mengikut genre tahap bacaan, susunan abjad atau kriteria lain untuk memudahkan pencarian buku. Penyediaan mini perpustakaan mewujudkan ruang santai yang selesa untuk para pelajar membaca. Peluang yang sesungguhnya itu pelajar juga dapat mengimbas kembali pelajaran pada sudut maklumat di dalam kelas. Ianya berfungsi untuk menguatkan daya ingatan pelajar tentang tajuk-tajuk yang telah dipelajari. Di sudut maklumat mempamerkan ringkasan topik-topik yang ada dalam silibus sesebuah subjek. Contohnya, subjek sejarah memaparkan peta minda mengenai peristiwa-peristiwa lalu yang berlaku pada zaman dahulu mengikut kronologi yang teratur. Maklumat itu amat ringkas, padat dan mudah difahami oleh para pelajar
untuk mengisi masa lapang mereka dengan membaca dan menghayati data yang dipaparkan. Seterusnya, membantu murid untuk terdedah dengan lebih dalam dan berkesan mengenai ilmu yang dipelajari. Era modernisasi ini yang semakin canggih, maju, ini menyebabkan pendidikan juga berubah mengikut kesesuaian masa dan keadaan. PAK 21 menekankan pengajaran dan pembelajaran yang lebih menarik, ceria dan menyeronokkan dengan alat bantu mengajar yang pelbagai dan terbaru. Contohnya, pengajaran kini banyak menekankan aktiviti berkumpulan atau perbentangan berbanding keadaan lama yang hanya berfokuskan kepada sesi pengajaran semata-mata. Contohnya, guru subjek sastra menggunakan PowerPoint dan tayangan video untuk mengajar anak muridnya berkenaan dengan kisah-kisah dalam Sulalatus Salatin. Kesannya, tayangan dan penerangan yang ditunjuk serta ia didedahkan membantu anak murid memahami apa yang dipelajari. Dan poin yang terakhir adalah peluang yang penting ianya dapat merapatkan silaturahim antara guru dan murid. Pelajaran hal ini kerana pelajaran yang menonokkan malah melibatkan pelibatan interaksi antara guru dan pelajar juga semakin baik dan rapat, yang juga dapat memberikan komunikasi yang baik sepanjang aktiviti yang dilakukan. Misalnya mengadakan aktiviti perbentangan berkumpulan, membolehkan anak-anak murid berbincang topik yang diberikan kepada mereka sesama ahli kumpulan, serta membantu anak murid untuk melontarkan idea bernas dari sudut pandangan mereka kepada guru. Sistem pengurusan bilik darjah pasti ada cabarannya yang tersendiri pada setiap guru. Antara cabaran yang dikongsikan oleh penolong tingkatan 6 SMK Seri Intan iaitu Tuan Syed Muhammad Arifin ialah cabaran guru menghadapi beban tugas yang semakin meningkat. Hal ini kerana seseorang guru yang terasa terbeban kerana kurang mahir dalam IT, lebih-lebih lagi guru yang sudah lama dalam perkhidmatan ini. Disebabkan hal inilah, ramai guru yang seringkali terpaksa mengabaikan pengurusan abad ke-21. Seterusnya, cabaran yang dihadapi oleh guru semasa menguruskan pengurusan bilik darjah ialah mengekalkan kawalan dan disiplin kelas yang berkesan. Gangguan kelas, tingkah laku yang tidak sesuai dan konflik antara pelajar boleh mengganggu proses pengajaran dan pembelajaran PDP sehingga mewujudkan persekitaran yang tidak kondusif. Guru perlu membangunkan strategi pengurusan bilik darjah yang berkesan seperti menetapkan peraturan yang jelas, menerapkan akibat yang konsisten dan membina hubungan positif dengan pelajar untuk mewujudkan persekitaran yang selamat dan teratur. Antara cabaran lain yang dihadapi oleh guru ialah guru berdepan dengan cabaran mengintegrasikan teknologi dalam pengajaran. Seorang guru perlu menguasai penggunaan alat teknologi, aplikasi dan alatan pembelajaran digital yang berkaitan dengan mata pelajaran yang mereka ajar supaya pelajar dapat meningkatkan keberkesanan pembelajaran. Selain daripada itu, guru turut mempunyai cabaran dalam menguruskan kepelbagaian kebolehan pelajar. Setiap pelajar mempunyai pelbagai kebolehannya yang tersendiri, gaya pembelajaran serta keperluan individu tersebut. Guru perlu mengakui perbezaan ini dan perlu menyediakan pendekatan pembelajaran secara inklusif. Strategi pembezaan pengajaran seperti menggunakan pelbagai bahan pembelajaran, menubuhkan kerja berkumpulan dan menyediakan sokongan tambahan kepada pelajar berkeperluan khas. Kemudian, cabaran dalam pengurusan bilik darjah ialah kerjasama dengan rakan sejawat dan pihak sekolah. Kemudian, cabaran dalam pengurusan bilik darjah ialah kerjasama dengan rakan sejawat dan pihak sekolah. Guru perlu bekerjasama rapat dengan guru lain dalam membangunkan dan melaksanakan strategi pengajaran yang terbaik. Mereka juga perlu berkomunikasi antara mereka secara terbuka dan berkesan dengan pemimpin sekolah dan kaki tangan pentadbiran untuk mendapatkan sokongan serta dorongan yang diperlukan dalam menguruskan bilik darjah. Di samping itu, sumber yang terhad seperti buku teks, peralatan dan bahan pembelajaran boleh menjadi cabaran dalam menguruskan bilik darjah.
Sesetengah sekolah mungkin tidak mempunyai dana yang mencukupi untuk menyediakan sumber yang mencukupi untuk setiap guru. Hal ini boleh menjejaskan kepelbagaian kaedah pengajaran yang boleh digunakan. Guru perlu kreatif dalam memanfaatkan sumber yang ada dan mencari alternatif yang lebih berpatutan atau memanfaatkan sumber digital yang boleh diakses secara dalam talian. Dan akhir sekali, komunikasi dengan ibu bapa juga boleh menjadi cabaran dalam menguruskan bilik darjah. Guru perlu mengekalkan komunikasi yang berkesan dengan ibu bapa untuk melibatkan mereka dalam bersama-sama melihat perkembangan anak-anak mereka. Walau bagaimanapun, terdapat pelbagai faktor yang boleh mempengaruhi komunikasi ini seperti kekurangan penyertaan ibu bapa, perbezaan budaya dan bahasa. Guru perlu melibatkan ibu bapa secara aktif, menyediakan saluran komunikasi terbuka dan mencari jalan untuk mengatasi halangan komunikasi yang mungkin akan timbul. Yang terakhir iaitu rumusan. Kajian ini mendapati bahawa tahap pengurusan bilik darjah dapat mempengaruhi guru adalah sangat baik dalam ketiga-tiga aspek